Pelibatan individu. Dia ada dua teori kat sini. Yang pertama estetik ataupun dia lebih pada seseorang tu dia bersukan, dia lebih pada keseronokan, dia untuk kecergasan, untuk kesihatan, untuk rekreasi. Ini kita panggil dia, teori estetik lah. Dia lebih kepada untuk keseronokan je. Dia hanya main untuk diri dia je. Dia tak fikir lah untuk nak menang ke apa, tak ada. Dia hanya untuk kesihatan. Macam orang petang-petang lah. Pergi lari jogging, 5 km, 10 km, balik, tayang, oh dah done 5 km run. Bukan dan terawih je kan. Dan semua orang sekarang ni media sosial, up IG story, supaya nak nampak dia aktif. Tetapi bagi saya itu lebih pada keseronokan. Sebab mereka ni kadang-kadang bila mereka up dekat dia punya story, kadang-kadang benda tu orang akan tengok. Actually benda tu kalau kita ambil positif, dia jadi positif lah. Kalau kita ambil negatif, jadi negatif. Kalau kita tengok jadi positif, oh alamak dia ni dah start lari lah, aku pun nak kena berlari. Kalau kita ambil positif, so orang akan ikut trend tu, orang akan berlari. Tapi kalau orang yang jenis dia punya minded negatif, yang jenis hati hitam ni, alah berlari 5 km pun nak tunjuk dekat IG story, bukan laju pun. Faham tak? Dia terpulang kepada diri kita. Kalau kita ambil benda tu sebagai positif, is positif. Kalau kita ambil benda tu negatif, jadi negatif lah. Tetapi kita ni kadang-kadang kita tengok satu benda tu, jangan tengok sebagai mata lalat. Faham tak maksud saya? Ini saya nak berfalsafah ni. Jangan tengok sesuatu benda tu macam mata lalat. Kalau mata lalat ni, kalau kita cakap madu tu manis sedap pun, dia tetap pergi kat sampah. Sebab apa? Lalat akan hurung sampah. Kalau kita cakap, lalat pergilah makan madu tu manis, kan? Dia tak pergi pun kat madu, dia tetap pergi kat sampah. Sebab apa? Sebab dia hanya memandang sampah tu sebagai satu benda. Tapi biarlah kita memandang macam kita ni mata lebah. Faham tak? Mata lebah, kita pandang tu satu benda yang cantik, yang sedap. So, kita cuba terapkan diri kita ni, kalau kita tengok satu benda tu, ambil benda tu sebagai positif. Okay? Jangan kata letakkan diri kita ni dengan benda-benda negatif. Sebab kalau kita letak kita sebagai negative person, kita akan jadi toxic lah. Benda tu jadi tak bagus untuk diri kita. Kalau boleh, bangun pagi, kita mulakan dengan benda-benda yang positif. Okay? Kalau you jenis nak greeting orang. Okay? Kadang-kadang setiap orang akan ada masalah dia. Setiap orang akan ada hari-hari yang sukar untuk dia. Tetapi macam mana kita nak counter diri kita tu, terpulang kepada diri kita. Okay? Itu saja daripada saya. Okay, Ustaz Freddy. Okay, kita pergi pada yang kedua, teori katarsis. Okay, dia lebih kepada budaya, sosial, kecemalangan, kebendaan. Ada setengah sukan ni, dia melalui budaya. Dia kita ambil daripada budaya lain dan jalankan. Ada kita sukan tu sebagai satu sosial. Ada juga orang ambil sukan tu sebagai satu kecemalangan. Mereka nak menang lah. Dan ada juga orang main sukan ni sebab kebendaan. Kebendaan maksudnya mereka masuk sebab nak menang, nak duit. Kalau kita tengok pun banyak sukan yang dah tawarkan wang tunai kan. Ada setengah orang, ini yang jenis nak kebendaan lah. Maksudnya mereka bertanding ni sebab nak benda tu je. Nak value of the money, value of prize tu ke macam tu. Mereka bukan nak bertanding atas sifat profesional. Sebab kadang-kadang bila orang yang bertanding atas sifat kebendaan ni, mereka ada yang setengah mereka akan cuba bertanding secara tidak profesional, bertanding secara tidak adil. Itulah yang berlakunya bila yang ambil ada masalah anti-doping. Ini kita cerita yang ambil masalah anti-doping yang memang sengaja ambil bahan terlarang untuk menang, untuk improve dia punya performance, untuk menang. Tetapi ada juga orang yang kena anti-doping ni bukan disebabkan oleh diri mereka sendiri. Mungkin kita salah ambil, tapi mereka ada line putih. Orang kata bila mereka tersilap, benda tu mereka kena hadapilah. So benda-benda yang berkaitan anti-doping ni, tuan-tuan dan puan-puan akan belajar lagi banyak lah nanti dalam subjek anti-doping. Macam saya cakap sebelum dia, subjek anti-doping ni adalah salah satu subjek baru dalam khusus sains sukan kita. So tuan-tuan dan puan-puan akan diberi lebih maklumat lanjut lah macam mana anti-doping tu berlaku, apa bahan-bahan terlarang, macam mana situasi, macam mana Eskuma boleh kena anti-doping. Nanti dia ada cerita dia. Kenapa dia tiba-tiba positif sulbitramin tu semua. Macam mana? Okey, ada cerita. Tapi saya tak nak cerita, itu bukan cerita saya, itu cerita anti-doping. Okey, saya serahkan kepada anti-doping. Okey. Okey, pelibatan negara dalam sukan. Setengah negara, untuk negara ni ada melibatkan politik, ada kesihatan rakyat, ada pendidikan. Kena ingat kalau kita tengok mana-mana pun sports, politik in sport ni kita tak boleh nak lari tuan-tuan dan puan-puan. Perasan tak?
Kadang-kadang dia ada positif dia ada negatif dia. Kadang-kadang bila politik ni masuk dalam sukan, dia ada positif dia. Positif dia mungkin orang yang masuk tu dia boleh generate income ataupun bawa duit masuk kepada persatuan ataupun kelab tersebut dan membantu kelancaran persatuan tersebut. Tetapi kalau politik tu jadi politik yang tidak sihat dan mereka ada favoritism, mereka ada kepentingan peribadi, ini akan merencatkan satu sukan tu untuk pergi lebih jauh. So, kita tengoklah politik ni, dia tak kata politik tak boleh ada dalam sukan. Politik pun kadang-kadang kena ada dalam sukan sebab individu kadang-kadang kita kena faham. Kita tak semua orang yang dalam persatuan sukan kebangsaan, persatuan sukan tu ada duit. Ada duit. Persatuan sukan kebangsaan tu tak semua yang boleh generate income sendiri. So apa yang mereka boleh buat, mereka bergantung kepada politik-politiknya. Tak kisahlah ahli politik ke, untuk berada di dalam persatuan mereka untuk membantu mereka. So macam saya mengharapkan in future politik ni bukanlah yang satu yang menghancurkan sukan tersebut lah. Politik ni actually yang membantu sukan tu untuk bergerak dengan lebih baik. Okay? Kesihatan rakyat. Untuk negara, fokus mereka adalah untuk kesihatan rakyat lah. Kalau di Malaysia ni, kementerian yang bertanggungjawab untuk kesihatan rakyat ni macam KBS lah, Kementerian Belia Sukan. Okay? Mereka bertindak sebagai salah satu kementerian. Yang lain macam Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka ni bertindak sebagai wakil kerajaan untuk membantu memberi satu satu program ataupun aktiviti yang untuk beri satu kesihatan kepada rakyat. Dibuat macam saya cakap di program Fit Malaysia tu pun salah satu program yang untuk rakyat, yang untuk melahirkan rakyat yang sentiasa hidup sihat. Okey? Pendidikan melalui sukan pun sebagai salah satu pendidikan. Kalau kita tengok sekarang ni lah, macam banyak universiti sekarang ni, mereka memberi satu kelebihan kepada individu yang ada achievement dalam sukan. So maksudnya macam atlet-atlet negara ni kebiasaannya mereka ni diberi satu laluan khas tau. Laluan khas ataupun laluan special, laluan yang macam mudah untuk mereka menyambung pelajaran mereka ke peringkat tertinggi. Sebab kena ingat kadang-kadang mereka universiti ni pun ada strategi dia juga. Sebab kena ingat, dekat universiti pun ada sukan dia. Sukan antara universiti macam MASUM, betul. MASUM. So, bila MASUM ni, mana-mana atlet negara yang masuk dekat universiti dia, satu kelebihan lah kepada universiti tu. Atlet ni boleh represent dia punya universiti. So, tetapi dalam waktu yang sama, atlet-atlet ni tidak tercicir daripada segi pendidikan lah. So, kadang-kadang melalui sukan juga, kita akan bagi pendidikan kepada rakyat. Macam sekarang yang kita duduk sekarang ni lah, inilah pendidikan. Tuan-tuan yang duduk kat dalam ni, melalui fasa samalah, fasa pendidikan. Apa yang ditawarkan oleh pihak IKK melalui Institut Sukan Negara ni sebagai salah satu medium pendidikan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar sesuatu benda yang baru. Okey, contohnya. Okey, sukan tu juga sebagai satu rekreasi. Rekreasi macam enjoy je lah rekreasi. Sukan tu sebagai satu ekonomi. Faham tak? Melalui sukan pun kita boleh generate income. Okey, contohlah kalau kita SUKMA. Bila kita buat SUKMA, kita ambil kecil SUKMA. Bila sesuatu negeri tu menganjurkan SUKMA, sebenarnya dia akan merancangkan ekonomi sesuatu negeri tu. Sebab kalau keadaan sekarang ni kita mungkin tengok tak boleh nak buat apalah. Orang tak boleh nak rentas negeri, orang tak boleh nak rentas daerah, hanya duduk dekat kawasan masing-masing. So daripada segi ekonomi tu akan terencat. Tetapi kalau dulu kita tengoklah dulu sebelum pandemik COVID-19 ni berlaku, bila SUKMA berlangsung, negeri-negeri ni dianjurkan SUKMA, dia akan merancangkan lagi ekonomi negeri tersebut. So negeri-negeri lain akan datang. So peniaga-peniaga kecil ni sebenarnya akan terkesan daripada segi dia punya jualan makin meningkat. Sebab apa? Sebab orang datang negeri tu, orang datang daerah tu untuk tengok SUKMA tu. Dalam waktu sama mereka membeli. Daripada situ ekonomi tu akan increase. Okey, faham? Perhubungan antara bangsa. So maksudnya bila kita bertanding dekat luar negara je, actually kita terus akan ada satu networking bersama dengan negara-negara lain. Sama juga bila negara-negara lain datang sini, kita akan createkan satu networking. So perhubungan antara bangsa ni sangat bagus untuk kita punya long term punya development lah. Kadang-kadang mungkin kita boleh
boleh jadikan sesuatu negara itu sebagai satu penanda arah kepada kita. Oh, sukan dia makin maju. Macam mana dia jadi maju? Kita boleh tengok. Kita boleh ambil contoh. Kadang-kadang bila kita tengok contoh macam Jepun, macam mana dia orang boleh jadi maju dalam sukan dia orang? Dulu kalau kita tengok, atlet Jepun ni kecil-kecil je. Kecil-kecil je. Pasal tak? Tetapi sekarang kalau, pasal tak kita tengok atlet-atlet Jepun ni, dia punya sizing sangat besar. Tinggi-tinggi. Apa yang saya baca sebelum ni pun, kadang Jepun ni sampai tahap mereka buat satu macam mana dia nak develop dia punya atlet sampai yang level macam ni, mereka buat macam genetik punya apa panggil? Kacukan kan. Dia suruh rakyat dia kahwin dengan orang-orang yang berbangsa macam barang besar ni. Dia punya anak ni dia jadi macam aset negara. Ini untuk sukan. Okey, dulu saya pun pernah masuk kelas saya dulu dengan Dr. Nizam daripada USM. Saya masuk kelas nutrition. Dr. Nizam ni dia sambung PhD dekat Jepun. Waktu Dr. Nizam ni dia sambung PhD dekat Jepun, dia pelik. Kenapa dekat sekolah dekat Jepun ni banyak trampolin? Kalau lepasan dekat sekolah di Jepun ni banyak trampolin. Dia kata dia pelik. Kenapa Jepun ni banyak dia orang bila rehat je budak-budak ni dia apa ni dedahkan dengan main trampolin. Lepas tu rupanya Dr. Nizam ni dia kaji benda tu. Rupanya kenapa mereka dedahkan daripada awal usia main trampolin. Apabila budak-budak kecil ni mereka melompat trampolin tu, waktu mereka melompat tu bila mereka di atas udara, dia actually merangsang tulang kita ni memanjang. Itu sebab dia merangsang atlet ni punya ligamen otot ni merangsang untuk dia lagi membesar dengan baik, mempanjang. Dan dia cuba dekat anak dia. Dia balik Malaysia, dia berkahwin, anak dia berkahwin, dia ada anak, dia try benda tu kat anak dia. Dan benda tu betul terbukti yang anak-anak dia sekarang ni semua tinggi-tinggi daripada dia. Maksudnya kat situ sampai tahap tu pendedahan daripada segi development akak umbi ni mereka kaji dan dedahkan kepada sekolah. Hopefully macam kita sekarang ni kat Malaysia pun kita mengharapkan talent identification ID ni dapat didedahkan secara menyeluruh lah kepada ibu bapa dekat luar sana dan tuan-tuan dan puan-puan jugalah dekat sekarang ni yang ada dekat sini. So you actually bukan datang sini belajar hanya untuk lulus. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan datang untuk kelas kita pada hari ni hanya nak dapat sertifikat saja. Tetapi ambil apa yang bagus sepanjang tempoh 5 hari ni dan apply balik. Kalau ada anak-anak, apply bersama anak-anak. Kalau tak ada anak-anak pun apply kat diri sendiri. Ambil benda-benda positif ni untuk diri sendiri. Okey? Kita nak generate satu generasi yang sihat dan ada ilmu. Okey? Boleh? Punyalah panjang, ada 24 lagi. Berapa minit dah? Banyak masa lagi kan? Jangan risau. Okey. Mengapa kesedaran tentang sukan meningkat? Okey? Kita ulang balik. Perhubungan antarabangsa, program sukan, perubahan gaya hidup, penajaan meningkat, pelibatan wanita, kempen kesedaran. Ini adalah contoh-contoh kenapa kesedaran sukan ni semakin meningkat. Kalau kita tengok bila sesuatu sukan tu berlangsung, akan ada penaja-penaja yang nak masuk. Okey? Pelibatan wanita. Sekarang ni kalau kita tengok dekat mana-mana tempat pun, dia panggil women empowerment. Pemerkasaan wanita. Apa ni? Sebab kita nak make sure wanita-wanita dekat luar sana ni take part dalam sukan ni. Sebab kadang-kadang ada setengah wanita ni dia malu-malu. Nak pergi kursus ni, alamak ada lelaki lah aku malu. Nak buat apa aktiviti malu. So that's why di bawah AKK kita ada lancarkan satu program baru dipanggil program Women Can Coach. So di bawah program Women Can Coach ni, kita buat kursus khas untuk wanita sahaja. So maksudnya kalau yang perempuan ni malu-malu nak join dengan lelaki, dia ada satu kursus ni khas untuk wanita je. So dengan wanita je lah. Kita pun macam hari tu pun kita ada anjurkan kursus sains sukan tahap 1 untuk wanita. Tapi macam goreng pisang panas. Bila kita buat macam tu, kita punya peserta waktu tu kita target tak ramai, 30 orang je. Kita buka pendaftaran tak sampai 1 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Setengah jam je. Penuh 30 orang. Bayangkan rupanya ramai yang wanita dekat luar sana tu nak ambil kursus tapi sebenarnya mereka ni malu. So saya harap yang dalam ni tak payah malu-malu lah. Okey? Untuk berkongsi pendapat semua. Okey? Okey. Kalau kita tengok skop indeks budaya sukan dekat Malaysia ni pada tahun 2018, kita masih 53.1% je. Maksudnya kita masih berada di tahap sederhana. So maksudnya kat sini, rakyat Malaysia ni tak ramai lagi yang bersukan. Masih half je. Masih ramai yang
jadi tak aktif. Sebab itu kadar obesiti dekat Malaysia ni antara yang tertinggi. Maksudnya ramai rakyat Malaysia ni obes. So mana-mana peserta kita yang rasa berat badan ni macam dah naik sikit kan, cuba apply balik ni, cuba kurangkan berat badan, jaga pemakanan, cuba jaga kesihatan dengan bersenam, okey? Sebab kita akan ada subjek nutrition, kita akan ada subjek soalan fizikal. So daripada situ tuan-tuan dan puan-puan akan boleh belajar sedikit macam mana nak kontrol makan, macam mana nak buat aktiviti dengan betul, okey? Okey, sains sukan. Apa itu sains sukan? Sains sukan ni adalah mengkaji aplikasi prinsip teknik saintifik. So maksudnya sains sukan ni lebih kepada benda-benda saintifik lah. Mengkaji tubuh badan, mengkaji kita punya performance, okey? Memperbaiki dan meningkatkan prestasi. Dengan sains sukan juga kita boleh perbaiki kita punya larian. Ini contoh larian, kita boleh meningkatkan kita punya prestasi. Mungkin contohlah, kalau dulu kita lari, first kita start lari 5 km, kita buat 40 minit. Tapi dengan training yang betul, dengan jaga pemakanan yang betul, dengan latihan program latihan yang betul, mungkin kita boleh perbaiki kita punya performance dan increase kita punya performance. Mungkin daripada 40, seminggu selepas tu mungkin kita boleh drop sampai 45. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita buat satu aktiviti ni, kita jangan ikut orang. Kita tengok diri kita. Kenapa kita bersukan? Kalau untuk kesihatan, kita buat untuk diri kita. Kita jangan fikir, oh dia tu lari 5 km sampai 20 minit dah. Aku pun nak lari 20 minit. Tetapi bila kita push diri kita, limit over kita punya limit, jaga-jaga. Kadang-kadang itu akan menyebabkan diri kita akan injured. So, buat sesuatu perkara tu ikut kemampuan diri kita. Jangan ikut orang. Kalau orang tu nak lari laju, biar dia lari laju. Bukan menang ingat pun, kan? Dia lari 20 minit dapat apa? Tak ada apa-apa pun. Sekurang-kurangnya dia dapat tayang dekat IG story 20 minit. 5 km 20 minit. Itu je. Tak apa. Kalau kita lari 5 km 30 minit, satu achievement. Kalau sebelum ni kita lari 40 minit, tiba-tiba minggu depan kita lari 30 minit. Itu satu achievement. No worries, jangan risau. Satu benda yang positif untuk diri kita. Maksudnya kita dapat turunkan daripada 40 minit jadi 30 minit. Jangan semua benda kita nak compete dengan orang. Kita kadang-kadang compete hanya dengan diri kita sendiri saja. Okey? Apa punya ni? Okey. Okey, konsep sains sukan. Okey. Pendidikan jasmani. Okey. Dia lebih pada pembelajaran, ada kemahiran motor. Dalam pendidikan jasmani sekarang ni pun dia banyak dah belajar tentang sains sukan. Banyak dah ada nutrition, ada biomekanik, ada anatomi. Okey. Macam mana kita nak belajar macam mana nak meningkatkan prestasi atlet. Dalam bidang-bidang sains sukan ni pula dia ada, macam saya cakap lah, nutrition, ada psikologi, ada fisiologi, ada biomekanik, ada metodologi latihan, dia ada sekarang ni performance analysis, banyak. Dalam bidang-bidang sains sukan ni banyak. So yang 10 subjek termasuk anti-doping ni, ini adalah contoh-contoh bidang dalam sains sukan yang ada dekat luar sana yang tuan-tuan dan puan-puan akan kena tahulah. Dia tak perlu master pun. Tuan-tuan datang untuk tempoh 5 hari ni, bukan kata, oh aku habis 5 hari ni aku lulus, aku dah power dah sains sukan. Tak. Dia bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan nak kata tuan-tuan lulus je sains sukan tahap 1 dapat CJ. Oh aku dah lulus sains sukan tahap 1, aku dah sama lah macam orang buat degree sampai 3 tahun. Tak. Jangan anggap macam tu. Okey? Apa yang tuan-tuan datang hari ni hanya pakai cebisan sahaja. Cebisan yang kita ajar untuk make sure yang dekat luar sana faham apa itu sains sukan, apa itu nutrisi, apa itu anatomi. Okey? Sebab ada orang setengah, ini apa yang pernah terjadi ini lebih kepada etika lah, etika. Pernah terjadi ada seorang jurulatih taekwondo dekat Negeri Sembilan, dia nak promote diri dia nak buat coaching. Okey, dia kata dia ada degree dalam sains sukan tahap 1 AKK. Degree tuan-tuan. So maksudnya bila dia kata dia dapat sains sukan tahap 1, dia dah dapat ijazah. Tak boleh lah macam tu, betul. Takkanlah duduk 4 hari tuan-tuan dah dapat sertifikat tu sama dengan degree. Tak sama. So etika dia bila nak promote diri dia tu salah lah. So kita boleh promote diri kita untuk kita buat personal training ke apa. Tetapi mestilah kita kena ada etika. Kalau kita tak ada etika, ibarat kita menipu lah kita punya customer, betul? Siapa join kita tu sebenarnya, contohlah dikata dia, oh aku ada sains sukan di sana. Sebenarnya dia tak ada sains sukan, tapi sebenarnya siapa yang join dia tu tertipu lah. So macam tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni lah.
adakah kita nak jadi seorang jurulatih yang beretika ataupun tidak. Okey?